Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 5 Januari 2025. Kerajaan negeri mahu rakyat tidak terpengaruh elemen dari luar yang boleh menjejaskan budaya dan perpaduan. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan terus memastikan perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum di Sabah kekal terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata Sabah mempunyai lebih 30 etnik yang hidup dalam keadaan harmoni walaupun berbeza latar belakang agama dan bangsa. Justru keunikan perpaduan Sabah ini perlu terus dipupuk untuk warisan generasi akan datang. Datuk Haji Jin berucap merasmikan Pesta Tarian Naga, Singa dan Unicorn Tahun Baru Cina serta pameran Kampung Budaya 2025 di Kota Kinabalu. Sabah juga katanya amat istimewa kerana apa jua perayaan yang dianjurkan tetap mendapat sambutan hebat. Sementara itu, Presiden Persatuan Masyarakat Cina Bersekutu Sabah Kota Kinabalu, Datuk Susan Wong berkata, program ini memberi peluang kepada rakyat merasai sendiri suasana sambutan Tahun Baru Cina. Thank you government to support it. We just want to promote our this Chinese New Year culture to let everyone enjoy it. This year the event actually we just feel that this is a very good performance and good event for the people. Beberapa pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor di kediaman rasminya di Serigaya. Pertemuan bagi membincangkan isu semasa yang berlaku di Sabah. Pertemuan semalam itu untuk kita bincang-bincang sajalah. Tiada yang spesifik. Kita dimaklumkan bahawa yang amat berhormat Ketua Menteri akan menunaikan umrah. Jadi pada 6 hari bulan ini, jadi saya pun baru balik daripada umrah. Jadi banyak kita bincang untuk dalam keluarga kerajaan negeri lah, dengan adun-adun kita. Untuk kita bincang-bincang tentang apa yang berlaku lah sekarang ini. Jadi itu sajalah, tidak apa, itu hanya pertemuan-pertemuan biasa yang kita buat juga sebelum-sebelum inilah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Sepanggar. Datuk Mustafa turut memberitahu bahawa topik mengenai kerjasama politik tidak disentuh dalam perbincangan dan menegaskan agar semua pemimpin berfikiran rasional bagi menyelesaikan isu yang berlaku ketika ini. Pertemuan turut dihadiri Timbalan Pengerusi MPN PKR Sabah Datuk Peto Galim, Ketua Penerangan PKR Sabah Razif Rakimin dan beberapa ahli majlis tertinggi PKR Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa memaklumkan pelantikan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Iwan Benedik sebagai pengerusi Pakatan Harapan PH masih belum disahkan secara rasmi. Menurutnya, meskipun proses pemilihan telah dijalankan, namun keputusan akhir adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Presiden PH di peringkat pusat. Setakat ini dari segi teknikalnya, memang kaedah itu sudah dibuat. Kaedah pemilihan sudah dibuat. Bagi kami itu kita akurlah dengan kaedah pemilihan. Tetapi pengesahan itu perlu dibuat di pihak Majlis Presiden Pusat. Setakat ini belum ada pengesahan. Tetapi kita pun sedia maklum pemilihan telah dibuat dan pihak kami telah mengantar laporan ke peringkat pusat. Baru-baru ini, Datuk Iwan mendapat undian majoriti bagi pencalonan pengerusi PH Sabah menerusi pemilihan dalam Mesyuarat Agung PH. Kemahiran membaca Braille membuka peluang meningkatkan kadar literasi dan peluang mengakses ilmu bagi masyarakat kurang upaya penglihatan. Justru rujukan dalam bentuk Braille wajar diperbanyak bagi membolehkan golongan berkenaan menimba ilmu meskipun berbeza pendekatannya. Pengarah Hospital Daerah Keningau Dr. Ridwan Hashim berkata, tanggungjawab berkenaan juga seharusnya dipikul bersama agensi kerajaan, pertubuhan kerajaan dan sekolah bagi membangunkan keperluan bahan bacaan Braille. Beliau berucap merasmikan program kesedaran Braille peringkat daerah Keningau di Perpustakaan Wilayah Keningau. Program pertama Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau ini dianjurkan bersama Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Keningau.
Antara pengisian program termasuklah pertandingan mewarna sempena Braille, ceramah pengenalan Braille, ceramah penjagaan dan kesihatan mata, pemeriksaan kesihatan dan reruai Braille. Dr. Ridwan berharap program dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk mempelajari asas Braille sekaligus memupuk sikap inklusif bagi mengurangkan stigma terhadap individu buta dan penglihatan terhad. Sejumlah 2.4 juta pelancong melawat Sabah setakat suku ketiga tahun ini. Jumlah itu meningkat 28.3% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan sektor pelancongan negeri merupakan antara nadi ekonomi Sabah. Laporannya bersama Mulih Gobong. Beberapa faktor mendorong peningkatan jumlah pelancong ke Sabah. Ia termasuk pemilihan keyakinan, pertumbuhan jaringan penerbangan serta penambahan penerbangan antarabangsa. The majority one, if from international, are from China, and then Brunei and Korea. But next year, jangan lupa, we are expanding again our frequency of incoming of connectivity from Indonesia, and then also we are opening up Ho Chi Minh. All these are new destinations for us, you see. Penganjuran pertandingan Miss World Malaysia 2024 di Ibu Negeri awal bulan ini turut meningkatkan imej Sabah sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. As a tourism minister, one of my aim is to encourage more tourists come, but not only just to visiting, but also to learn something, to connect with the people of Sabah and each other. So when they go home, they can have a lot of memory about what they spend time in Sabah. Klambatan Antarabangsa Gunung Kinabalu 2024 turut memberi impak tersendiri kepada sektor pelancongan selepas 7 tahun berehat. Bagi saya, sambutan pada Klambatan selepas 7 tahun absen sangatlah memperangsangkan, dan ini juga salah satu usaha untuk kita mempromosikan Triple Crown. Ya, Triple Crown bekas kawasan juga Triple Crown untuk kita lagi push adventure tourism yang ada di World Heritage Site ini. Turut menyumbang pelancongan berasaskan komuniti yang mempromosi ekopelancongan luar bandar seperti cabaran Kembara Kiulu KAC. We expect more international participants because the whole idea of holding this Kiulu Adventure Challenge ini is untuk promote Sabah sebagai hub adventure tourism. Ya, dan walaupun diadakan di Kiulu, tapi kita tahu juga di lain-lain tempat seperti Kedamaian, Tambunan, Ranau pun semua sesuai untuk adventure tourism ini. Selaras salah 7 pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, penganjuran pelbagai aktiviti di seluruh negeri juga merancangkan pelancongan negeri. Antaranya Pesta Keamatan, Craft Exotica, Regata Lepa, Pesta Gong, Festival Tahun Baru Cina dan Pesta Kobis yang turut menarik kehadiran pelancong dari luar negeri. Sektor pelancongan mampu menjana pelbagai rantaian ekonomi sekaligus memberi impak positif bukan saja kepada ekonomi negeri, malah kepada penduduk luar bandar untuk mempelbagaikan sumber pendapatan. Mulih Gobong, RTM. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.